Assalamualaikum and hi everyone. Okay, so in this video I am going to discuss about the lab report of experiment 3. Okay, so yang ni awak boleh check dan compare dengan lab report yang telah awak submit tu kan. So boleh semak lah. Okay, so basically seperti biasa kita ada title, ikut balik saja daripada ikut sahaja daripada lab manual. Okay, objektif pun sama, teori pun sama, you can just copy back and then pergi kepada prosedur seperti yang kita dah biasa buat dalam eksperimen sebelum ini. Prosedur mesti ditulis di dalam passive sentence. Okay, so ini contohnya, a clean burette is rinsed with 1.0 molar NaOH, ataupun kalau siapa yang tulis clean burette was rinsed with 1.0 molar NaOH pun boleh kita terima. Penggunaan is atau was tu tak ada masalah. Yang penting semua prosedur perlu di passive sentence kan. Kalau awak ada 10 prosedur, 10 tu mesti semuanya di passive sentence kan. Okay, jangan tertinggal, kalau tak nanti markah akan dipotong. Seterusnya, kita tengok pada bahagian results. Okay, so saya dah sharekan yang sebelum ni, masa sebelum awak buat latihan, sebelum awak menulis lab report ni, ada kan data yang telah saya berikan. So concentration NaOH yang diberi 1.00 molar, volume of HCl 25 ml, dan burette reading tu awak kena baca. So inilah bacaan dia. Okay, akhirnya kita dapat volume of NaOH yang digunakan. Final reading awak ambil bacaan dia, initial reading. So final tolak initial reading, kita dapatlah semua volume of NaOH itu. So total kita ada 5 bacaan, termasuk bacaan gross di situ. Okay, untuk menentukan average volume of NaOH used in the titration, kita hanya ambil 3 consistent reading for the volume of NaOH without the value of gross. So maksudnya di situ kita ada value 1, 2, 3, 4, 20.10, 20.15, 20.65 and 20.15. So ada 4 bacaan di situ, pilih 3 consistent reading. So kalau you tengok 3 consistent reading tu, yang ni lah kan, that one, this one and this one. So kita ambil bacaan yang tu lah. Okay, sebagai kita punya 3 consistent reading, dan kita average kan, bahagi dengan 3. So kita dapat average volume 20.13 ml. Okay, itu untuk yang pertama, reading. Yang ni untuk results. Okay, kemudian untuk result bagi part B. So metal tu telah diberikan dalam data kita. Manakala untuk titration, so juga awak kena baca dia punya burette reading. So kita dapatlah untuk sample 1 akhirnya volume of NaOH used adalah 17.80 and sample 2 18.05 ml. Okay, so now kita pergi kepada calculation. So yang pertama adalah kita tak tengok standardization of HCl solution. We want to calculate the molarity of the HCl solution. So in the first experiment or experiment A, kita buat titration between HCl and NaOH, dan produk yang kita dapat adalah NaCl plus water. So first thing mesti ada equation ni lah. Okay, kemudian dalam eksperimen ni we are already given the molarity of the NaOH solution, which is 1.0 molar. So kita cari dulu mole of NaOH menggunakan formula N equal to mv over 1000. So masukkanlah molarity NaOH 1.0 molar, volume dia 20.13 daripada average volume NaOH tadi kan, yang kita kira kat atas tadi, bahagi 1000. So kita dapat mole of NaOH banyak ni. So sekarang kita nak cari
molarity HCl. So kena ada mole of HCl. So kita buat stoichiometry. 1 mole of HCl equivalents to 1 mole of NaOH. So kita gantikanlah 0.02013 mole of NaOH. So kita akan dapat mole of HCl yang sama. So from there to calculate the molarity of HCl, gunakan formula molarity M equal to N over V. So masukkan mole of HCl yang kita dapat melalui perbandingan stoichiometry, bahagikan dengan volume HCl yang digunakan di dalam eksperimen ini 25 ml, iaitu telah diberikan data ni dekat atas tadi. So dapatlah molarity of HCl 0.8052. Okey, kat sini mungkin kemungkinan ada yang kira awak dapat 0.8053 ataupun mungkin ada yang dapat 0.805. Okey. So mana-mana value tu kita terimalah sebab kemungkinan perbezaan tu kat sini. Mungkin ada yang ambil mole ni 0.0201 pun kita terima, tak ada masalah. So kalau ada perbezaan sedikit-sedikit dekat situ, you akan ada perbezaan pada macam ni lah. Tapi kita terima sebab dia masih lagi dalam range 0.80. Okay. Okay, ini step yang kita gunakan untuk calculate the molarity of HCl solution, ataupun seperti yang kita bincang dalam eksperimen sebelum ni, kita juga boleh menggunakan formula MAVA over MBVB equal to A over B, di mana molarity A tu, MA adalah molarity acid yang kita nak cari, volume acid 25, so kita gantikanlah. So kita akan dapat value yang sama, iaitu molarity of HCl solution is 0.8052 molar. So that is for part A of the experiment. Okay, untuk part B of the experiment, okay, kita buat titration kan. Okay, kita buat titration di antara mula-mula untuk part B ni kita nak determine molar mass of a metal. So apa yang kita perlu cari dulu adalah, dan kaedah ini menggunakan kaedah back titration. Saya rasa saya tak perlu terangkanlah kat sini sebab saya dah pun sharekan video yang sebelum ini sebagai panduan kepada awak tentang what is back titration. Okay, so first step yang perlu kita buat dalam eksperimen ni adalah you kena cari dulu mole of HCl in 25 ml of standard solution. Di mana yang ni kita buat titration ni selepas metal tu dah react dengan HCl. So baki selepas itu baru kita buat titration dengan HCl untuk tentukan berapa mole of HCl yang tidak bertindak balas. Okay. Jadi kita kira dulu original mole of HCl dalam 25 ml HCl solution yang kita gunakan itu untuk react dengan metal kita kan. So dia adalah 0.0201 mole. So yang ni pun sama jugalah. Okay, macam mana kita dapat nilai ni? Iaitu kita gunakan formula molarity. Kita susun semula dapatlah N equal to MV over 1000. Molarity HCl ni yang kita kira dekat part A tadi. So volume yang kita gunakan untuk part B ni 25 ml. Dan kita dapatlah mole of HCl bagi 25 ml tu adalah 0.0201 mole. So yang ni pun sama juga. Ada juga yang mungkin awak ada yang akan kira 0.02013 ataupun macam tu lah, dia antara 4 atau 5 titik perpuluhan. So yang itu perbezaan yang tu tak ada masalah. Kita terima jawapan tu masih betul. Okay. Seterusnya okay, untuk kita nak determine the molar mass of metal ni, dalam kita punya lab manual dia dah bagi step by step awak kena kira apa dulu kan. Okay, so next kita nak kira the number of moles of the unreacted HCl. Kita nak tahu berapa mole of unreacted HCl. So caranya adalah melalui kita kira dulu number of moles of NaOH yang digunakan di bahagian part B ni. Okay, melalui part B ni. Dan kita ada dua sampel. Okay, kita ada dua metal yang sama. Kita ada dua sampel. Sampel 1 dengan sampel 2.
So kita kena kira satu persatu. So katakan kita kira dulu untuk sampel 1, berapa moles of NaOH yang reacted dengan HCl itu, yang berbaki itu. So gunalah formula N equal to mv over 1000. So NaOH tadi dia punya molarity 1.0, volume dia tengok dekat data ke atas kan, data yang di atas sebelum ni. Di sini ni volume of NaOH untuk sampel 1, volume of NaOH untuk sampel 2. Okay, so kita masukkan volume yang itulah dan kita dapat mole of NaOH untuk sampel 1 banyak tu. Kemudian kita bukan nak cari mole of kita nak tahu apa sebenarnya, kita nak tahu mole of the unreacted HCl kan. Which is the unreacted HCl, maksudnya HCl yang tidak bertindak balas dengan metal M tu tadi, dia telah bertindak balas dengan NaOH ini. So that's why kita compare antara mole of HCl dengan mole of NaOH. Okay, berdasarkan titration yang kita buat pada part B of the experiment. So kalau kita dah nampak kan ratio dia 1:1. So mole of HCl yang dapat pun samalah nilai dia, 0.0178 mol. So yang ni macam saya sebut tadi lah, perbezaan titik perpuluhan tu sama ada 4 to 5 decimal places, tak ada masalah. Okay, kalau yang ambil terlalu sedikit 0.017, yang tu saya tak nak. Okay, tak nak 3 titik perpuluhan, saya dah sebutkan sebelum ni kan. Sekurang-kurangnya sebelum final answer tu kita ambil 4 titik perpuluhan. Melainkan bacaan Burette lah. Kalau macam Burette reading tu memang dia 2 decimal places, jadi kita ambil lah 2 decimal places. Tetapi untuk pengiraan yang lain-lain itu, so kita sentiasa ambil 4 decimal places before the final answer. Okay, 4 ataupun 5. Alright, so maka kita dapatlah untuk sampel 1 ni mole of unreacted HCl adalah yang ni. Okay, so next kita tengok untuk sampel 2 lah pula. Tengok pula untuk sampel 2, buat cara yang sama. Cuma sekarang kita guna data untuk sampel 2. Mula-mula sama juga, kita kira dulu mole of NaOH. Gunakan volume of NaOH 18.05 untuk sampel 2. So kita dapat mole of NaOH dan kita buat stoichiometry untuk cari mole of HCl bagi sampel 2. Okay, sampel 2, so dapatlah mole of unreacted HCl bagi sampel 2. Okay, lepas tu the next step adalah kita kena cari the number of mole of the reacted metal. Macam mana kita nak tengok? Okay, so ini adalah equation. So kena tuliskan dia punya equation antara reaction antara metal M tu dengan HCl tadi, dan dapatlah MCl2 plus hydrogen gas release. Kenapa MCl2? Sebab dalam eksperimen ni telah diberitahu metal M tu adalah alkaline earth metal which belong to group 2 element. Okay, so apa kita kena buat adalah kita kena cari dulu mole of reacted HCl. Macam mana kita nak cari mole of reacted HCl? Tadi kan daripada titration part B tu kita dapat tahu mole of unreacted HCl. Jadi kita boleh cari mole of reacted HCl dengan ambil original mole of HCl tolak dengan unreacted HCl dan dia akan dapat mole of reacted HCl. Kemudian kita nak cari mole of reacted metal. So kita buat stoichiometry daripada balance equation di sini, HCl dengan metal. So kita dah tahu berapa mole of reacted HCl. Kita bandingkan, dia ratio dia 2:1. So mole of reacted HCl tadi kita bahagi dengan 2 lah. So kita akan dapat mole of reacted metal. Okay, bagi kedua-dua sampel. So kita gunakan data, ikutlah sampel 1 guna data sampel 1, sampel 2 gunakan data daripada sampel 2. So di sini kita dah dapatlah mole of reacted metal. Bila menggunakan stoichiometry dapat seperti ini. So kita kira dua-dua lah untuk sampel 1 dan sampel 2. So sampel 2 ni kita dapat yang ni nilai dia. Okay, so seterusnya kita nak kira apa? Objektif kita lah kan, iaitu kita nak kira molar mass of the metal M. Okay, so kita kena selesaikan satu persatu mengikut sampel.
Okay, sekarang kita dah dapat mole of reacted metal M untuk sampel 1 dan juga sampel 2. So next, macam mana kita nak kira molar mass? So kita gunakan formula yang biasalah, iaitu kalau kita biasa gunakan mole equal to mass over molar mass kan. Jadi kita susunlah nak cari molar mass, iaitu mass divide by moles, number of moles. Okay. So sampel 1 tadi mass telah diberikan di awal kan, dalam eksperimen ni, iaitu 0.0300 bahagi dengan number of moles of metal moles of reacted metal M untuk sampel 1, which is 1.15 exponent negative 3. So that's why kita masukkan nilai ni lah. Okay, so kita dapat molar mass dia 26.0870 gram per mole. Mesti ada unit sebab ini adalah molar mass. Begitu juga kita kirakan molar mass untuk sampel 2. So mass of sample 2 given 0.0279 bahagi dengan number of moles of reacted metal yang kita kira di sini tadi. So kita dapat 27.2195. Nampak, yang ni pun saya belum bundarkan lagi dia punya molar mass. Saya masih ambil 4 titik perpuluhan. So disebabkan kita ada 2 sampel tadi, kita kena averagekan lah kita punya molar mass untuk metal M ni. Tambahkan dua-dua nilai tadi, bahagi 2, so you dapat 26.6533 gram per mole. Okay, so sampai dekat sini you boleh bundarkan kepada 2 titik perpuluhan, ataupun kalau nak maintain dengan nilai ni pun tak ada masalah. Okay, sangat-sangat penting di sini, bila awak bandingkan dengan lab report yang awak tulis, ada kemungkinan awak akan dapati nilai awak ni tak sama dengan saya. Tak sama tu bukan sebab apa, tak sama tu kerana decimal places yang kita ambil daripada sebelum ni. Okay, yang tu seperti yang saya sebut kejap tadi, saya tak ada masalah, okay, as long as decimal places di awal tu sebaik-baiknya 4 atau 5, okay, atau 3 kalau boleh tak nak lah 4 atau 5 macam tu. So kalau awak rasa ada perbezaan di sini, tak ada masalah, jawapan awak masih lagi betul as long as awak mengikut step yang sama seperti yang saya bincangkan di sini. Jadi tak ada masalah, masih lagi betul. Okay. Dan kita memang akan terima jawapan tu sebab kita akan go through satu persatu awak punya calculation tadi. Itu yang penting sebenarnya. Okay, dan kita nak tentukan metal M ni apa. So kita pun katalah kita compare experimental data yang value of molar mass bagi metal M yang kita dapat adalah 26.6533 gram. Dan kita bandingkan dengan alkaline earth metal in group 2. So kita mesti tahulah yang ni mesti group 2. So daripada group 2, element in group 2 in the periodic table. So kita tengok mana metal dalam group 2 yang paling hampir sekali. Maka kita akan dapati yang paling dekat adalah magnesium, iaitu 24.3 gram per mole. So kita kena tulis, inilah kita kena mention apakah metal M itu berdasarkan alkaline earth metal dalam group 2. Okay? Dan kita bagi tahulah molar mass yang sebenar bagi metal M itu, bagi magnesium. Okay. Sampai di situ, okay, itu adalah untuk bahagian calculation. Kita selesai di situ. So seterusnya untuk discussion. Untuk bahagian discussion, so seperti biasa kita akan tengok berdasarkan calculation kita tadi. So untuk eksperimen ni kita ada 2 part je kan. Yang pertama yang kita calculate molarity of HCl, standardization itu. So kita pun beritahu sahajalah untuk bahagian discussion ni, kita highlightkan sikit, kita cerita sikit. A standardization of dilute HCl solution was done by carry out a titration between HCl solution dengan NaOH solution. Dan kita kena bagi tahu berapa concentration yang kita dapat. Okay, di situ. Kemudian yang ni ambil balik ayat yang dekat, yang ni untuk part B tadi, okay, iaitu molar mass of metal M kan. Molar mass of metal M berapa yang kita dapat, dan tengok
berapa yang theoretical dengan experimental value kita. Okay, so di situ kita nampak ada perbezaan. So maksudnya bila ada perbezaan kat situ, so there must be error lah in this experiment. So kita mesti nyatakan error dan juga precaution. Okay, so sebenarnya saya tak nak tengok ulas panjang lah untuk error dan precaution ni. Basically, kita boleh ambil exactly daripada error and precaution eksperimen sebelum ini, kerana eksperimen ini juga melibatkan titration. Jadi error itu mungkin datang, kemungkinan besar datang daripada titration semasa kita buat titration. Jadi boleh rujuk sendiri, ini antara error dan precaution yang kita boleh nyatakan lah. Okay, kita boleh buat dalam bentuk table seperti ini, boleh buat dalam bentuk ayat, tapi error and precaution ni dia mesti tally, dia mesti contoh precaution ni dia mesti menyatakan precaution berkaitan error yang sebenar dia, bukan error yang lain-lain. Dia mesti tally lah antara error dan precaution di sini. Okay, so yang ni boleh rujuk sendiri untuk bahagian error and precaution. Dan selesailah. Dalam kali eksperimen kali ni tak ada question, jadi tak perlu masukkan question. Dan yang terakhir adalah conclusion. So conclusion kita menjawab sahaja objektif kita, iaitu objektif yang pertama adalah to standardize the HCl solution. So kita dapat molarity HCl solution adalah 0.8052 ataupun ikutlah, tuliskanlah berapa yang awak dapat. So tapi range jawapan dia mesti dalam 0.80 something. Okay, berdasarkan yang ni. Dan lupa nak highlightkan tadi, untuk molarity ni jangan awak buat 0.8. Jangan awak matikan 0.8. Tak nak, itu adalah 1 decimal places. Salah jawapan tu. Mesti ambil je yang banyak-banyak tu. Okay, kalau banyak tak apa, yang sikit tu yang masalah. Dan yang terakhir, conclusion yang kedua, kita nak determine molar mass of metal M. So kita nyatakanlah experimental value bagi molar mass of metal M adalah, tuliskan berapa yang kita dapat beserta unit yang betul, iaitu gram per mol. Itu sajalah untuk perbincangan lab report bagi eksperimen yang ketiga ini. Thank you.